Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Ia juga merangkumi usaha memberi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Selain itu, ia menekankan juga kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan adat-adat khusus dan umum serta memberikan panduan dalam bentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta manusia dan alam. Kerajaan juga telah menguatkuasakan satu akta, iaitu kewajipan memberikan pendidikan agama Islam kepada murid-murid agama Islam di setiap sekolah. Assalamualaikum, nama saya Nur Fahana Syazani binti Muhammad Yusali, dan sehari ini saya akan mengupaskan tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan British. Kedatangan British ke Tanah Melayu hanyalah untuk memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam. Penjajahan British di Tanah Melayu merupakan salah satu inisiatif pihak British untuk melenyapkan fahaman Islam dalam masyarakat serta menghidupkan fahaman Kristian dalam para penduduk. Walaupun begitu, sistem pendidikan Islam masih menjadi tumpuan para pelajar. Sesetengah pelajar dihantar oleh ibu bapa ke negara lain seperti Patani dan Mesir. Apabila mereka tamat pengajian, mereka akan kembali ke Tanah Melayu dan membuka sekolah pondok sebagai satu usaha untuk mengukuhkan lagi Islam di Tanah Melayu. Antara subjek yang diterapkan adalah seperti ilmu tasawuf, fardu ain dan banyak lagi. Ilmu-ilmu yang dapat mendidik dan membentuk masyarakat Islam di Tanah Melayu itu sendiri, serta dapat membekalkan ilmu-ilmu di akhirat kelak. Pendidikan Islam semasa penjajahan British di wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh penjajahan tersebut mengalami beberapa perubahan dan cabaran. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan Islam pada zaman tersebut. Pertama, penurunan dana. Penjajahan British seringkali mengakibatkan penurunan daya dan dana yang tersedia untuk pendidikan Islam. Sumber-sumber pendanaan tradisional seperti wakaf dan amal juga terpengaruh. Kedua, pendidikan agama. Meskipun pendidikan Islam terus diajarkan dalam lingkungan agama, pengaruh penjajahan dapat membatasi akses dan perkembangan sistem pendidikan Islam. Ketiga, sistem pendidikan sekolah. Penjajahan British memperkenalkan sistem sekolah barat di berbagai wilayah yang menggantikan beberapa lembaga pendidikan Islam tradisional. Ini memicu perdebatan tentang pendidikan Islam versus pendidikan barat. Keempat, gerakan reformasi. Di bawah penjajahan British, ada gerakan reformasi dalam pendidikan Islam di beberapa tempat. Beberapa ulama mencuba menggabungkan elemen-elemen moden ke dalam kurikulum Islam. Seterusnya, pendidikan Islam dari tahun 1960 hingga 1970 yang mengalami perubahan, iaitu 3 perkara. Yang pertama, Ordinan Pelajaran tahun 1957 yang menerangkan tidak menetapkan kuasa pihak yang menguruskan perbelanjaan pendidikan Islam. Yang kedua, Syaur Penyata Abdul Rahman Talib 1960 menyatakan perkara tersebut dibincangkan secara terperinci. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, Akta Pelajaran 1961 peruntukan diadakan atau mewajibkan pendidikan Islam di sekolah-sekolah bantuan kerajaan. Pada tahun 1962, Akta Pelajaran 1961 mula dikuatkuasakan. Terdapat 4 perkara di dalam akta tersebut, iaitu yang pertama, pelajaran agama Islam diadakan dalam jadual waktu pelajaran biasa. Yang kedua, peruntukan masa selama 120 minit seminggu. Yang ketiga, guru-guru agama dilantik untuk mengajar pendidikan Islam. Dan yang terakhir, murid-murid Islam terjamin mendapat pendidikan Islam 11 tahun.
Pada tahun 1959, Sukatan Mata Pelajaran Agama Islam yang pertama untuk sekolah bantuan kerajaan telah disusun. Mata pelajaran pendidikan Islam diajar secara formal di sekolah menengah pada tahun 1962. Sukatan ini dilaksanakan pada tahun 1962 sehingga 1967. Pada tahun 1967, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam disusun sekali lagi. Jawatan kuasa terdiri daripada Wakil Kementerian Pelajaran, Kolej Islam dan sekolah-sekolah agama kerajaan negeri. Sukatan ini disemak oleh jawatan kuasa peringkat Kementerian Pelajaran sebelum dikemukakan kepada Majlis Penasihat Raja-Raja Melayu. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ini dipersetujui dan mula dilaksanakan di sekolah-sekolah bantuan kerajaan mulai sesi persekolahan pada tahun 1968. Semenjak tahun 1970-an, institusi pondok mula diambil alih oleh institusi madrasah atau sekolah agama. Institusi ini menerima banyak mata pelajaran dengan sistem kurikulum yang lebih terancang. Ia juga menerima sistem penilaian peperiksaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti SPM dan STAM. Kesan pengajian Islam selepas kemerdekaan di Tanah Melayu ialah dari segi kawalan dan pembiayaan di dua buah sekolah, iaitu Sekolah Agama Rakyat SAR dan Sekolah Menengah Kembasaan Agama SMKA. Di Sekolah Agama Rakyat SAR, sekolah ini tidak dikawal oleh kurikulum pendidikan yang disediakan oleh kerajaan, namun mereka tidak diberi bantuan kewangan. SAR ini mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri dan menerima beberapa mata pelajaran moden dalam kurikulumnya. SAR telah mengambil peperiksaan PMR, SPM dan STAM. Namun, oleh kerana tidak mendapat sebarang bantuan keuangan dari mana-mana pihak kerajaan, maka kemudahan institusi di sekolah agama rakyat ini menerima serba kekurangan dari semua aspek. Manakala berbeza dengan Sekolah Menengah Kembasaan Agama iaitu SMKA kerana mereka mendapat bantuan penuh kerajaan dan diserap dalam pendidikan nasional sebagai rangkaian sekolah-sekolah kerajaan. Kerajaan juga menambah sekolah-sekolah agama yang menjadikan mata pelajaran agama dan bahasa Arab sebagai subjek teras. Secara kesimpulannya, dapat ditegaskan bahawa kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah cara hidup masyarakat sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Walaupun Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu pernah dijajah, hal ini telah menyebabkan agama Islam dan pendidikannya dapat dilaksanakan sehingga kini. Hal ini demikian kerana pengajian agama Islam turut diberikan keutamaan di dalam hal pendidikan pengajian, seperti perkara-perkara berkaitan agama Islam untuk diajar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan Islam di Malaysia telah mendapat sokongan bukan sahaja dari rakyat yang memerlukan pendidikan, tetapi juga dari kerajaan yang menjamin polisi pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan jaya.